Hi there, you're watching Parenting Guideline 101 Do and Don't for Children by yours truly, Ridwan Azman from Team 1. Now let's go to the topic here. On this very picture you see here, there's the father, the mother, the child. These three are called Family Trinity. Let's look to the father here. He must spend his time with his wife and child by bringing them out every Sunday. We do not want a father who works non-stop for 7 days without a resting day. He must split his wealth equally so that his wife and child has their daily allowance. A father must pay child support and have family savings in times of trouble. He must not use domestic violence on his wife and corporal punishment on his child because it is illegal and against the law, because the law forbids physical assault on any family members. Let's look to the mother here. She must listen and confront her husband and child whenever one of them is having a bad time. The mother is the very key and a saint to the family. She must express her love to her husband and child by always give them determination. By confronting the husband and her kid, she must hug them first and give them words of advice. She must not cheat her husband with another man and upset her child's feeling for betraying the father. In other words, we call this adultery, meaning a married person who is having sexual intercourse with an unmarried person. Now my friends here will explain more details about the child, and they will explain thoroughly and step by step. Sebelum itu perlu kita ketahui, pada kanak-kanak dan bayi ini, dunia terlihat seperti eksperimen sains yang membuatkan mereka ingin meneroka dan ingin tahu. Sebagai ibu bapa, tentu saja kita mencemaskan kanak-kanak. Terlebih lagi kanak-kanak ingin membesar. Oleh sebab itu, perlulah kita ketahui tindakan yang sepatutnya yang boleh dilakukan. Tidak semestinya semua perkara mesti dilarang. Maka terbentuklah konsep do and don't ibu bapa terhadap kanak-kanak. Yang pertama sekali, berikan kata pujian dan semangat kepada anak-anak. Sebagai contoh, kebanyakan daripada kanak-kanak gemar untuk menunjukkan hasil kerja mereka seperti mewarna, melukis kepada ibu bapa. Tujuan mereka sememangnya untuk mendapatkan pujian daripada ibu bapa. Maka ibu bapa perlulah memberikan kata semangat dan memberikan pujian kepada kanak-kanak supaya mereka dapat meningkatkan lagi kemahiran yang boleh dilakukan melalui hasil-hasil seni, lukisan dan sebagainya lah. Dan yang kedua, meluangkan masa dengan anak-anak. Hal ini perlu sekali dilakukan oleh ibu bapa kepada kanak-kanak. Waktu bercuti, meluangkan masa bersama mereka, keluar, beriadah, bermain bersama mereka, mengajar mereka dan sebagainya. Dan yang ketiga, kurangkan penggunaan gadget. Konsep seterusnya ialah don't. Yang pertama, biarkan mereka tanpa pengawasan. Ini amatlah berbahaya. Ibu bapa boleh mengizinkan anak-anak untuk melakukan pelbagai aktiviti sama ada di rumah ataupun di luar kawasan rumah. Namun begitu perlulah diberi pengawasan supaya anak terhindar daripada perkara yang tidak diingini. Dan yang kedua, dedahkan anak dengan gadget. Yang ketiga, menyekat anak untuk meneroka. Tidak perlu menyekat anak untuk meneroka. Ibu bapa perlu mempraktikkan do and don't ini di dalam penjagaan anak-anak mereka agar anak-anak dapat membesar dengan sepatutnya. Ini saya sertakan poster yang telah saya buat. Saya akan menerangkan mengenai beberapa perkara yang perlu dan tidak perlu dilakukan secara berpasangan. Yang pertama adalah dukung bayi semasa menyusu, dan perkara yang tidak perlu dilakukan adalah besar baringkan bayi di atas tilam ketika menyusu. Hal ini supaya bayi tersebut tidak mudah tersedak susu. Yang kedua, perkara yang perlu dilakukan adalah ibu bapa menukar lampin bayi sekerap yang mungkin, dan perkara yang tidak perlu dilakukan adalah elakkan lambat berjumpa doktor
jika terdapat ruam pada bayi. Perkara ini akan menyebabkan bayi tidak berasa selesa dan mudah menangis. Ibu bapa perlu memainkan peranan penting dalam menjaga dan menukar lampin bayi sekerap yang mungkin. Sekiranya perkara berlarutan, ibu bapa perlu segera membawa bayi tersebut berjumpa doktor untuk mendapatkan rawatan. Yang ketiga adalah mendorong dan menyokong anak dalam melakukan aktiviti, dan perkara yang tidak perlu dilakukan adalah menyekat anak untuk menerokai dunia luar. Sebagai contoh, sekiranya anak tersebut suka mewarna, ibu bapa perlulah membelikan buku mewarna dan pensel warna supaya anak tersebut boleh mengasah bakat mereka. Dan sekiranya anak-anak tersebut suka bermain di luar, ibu bapa perlulah memantau dan mengawasi anak mereka supaya untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Perkara yang perlu dilakukan yang seterusnya adalah respon dengan kasih sayang apabila anak sedih atau sakit, dan tidak perlu memarahi, menjerit atau memukul anak tanpa sebab. Sekiranya anak sedih, ibu bapa perlu menenangkan mereka dengan cara memeluk. Dan sekiranya anak sakit, ibu bapa perlu mengambil langkah lebih awal untuk membawa anak mereka ke klinik untuk mendapatkan rawatan. Yang seterusnya adalah yang paling penting adalah ibu bapa tidak perlu memarahi, menjerit atau memukul anak tanpa sebab. Sekiranya anak itu tidak melakukan masalah, dan sekiranya anak itu melakukan masalah sekalipun, ibu bapa tidak, saya sarankan supaya ibu bapa menegur dengan cara yang baik dan tidak memarahi mereka mengikut nafsu. Saya akan menerangkan mengenai penjagaan yang responsif bagi bayi, iaitu apa yang boleh kita lakukan dan tidak boleh dilakukan. Pertama sekali ialah kita perlu bersihkan diri sebelum mendekati anak-anak. Memandangkan sekarang ini adalah musim COVID-19 dan antara punca-punca utama kita boleh terjangkiti virus itu adalah dengan melalui sentuhan. Bagi ibu bapa yang mempunyai anak-anak kecil, hendaklah mereka membersihkan diri dahulu sebelum mendekati maupun memegang anak-anak mereka. Yang kedua, ibu bapa perlu menyediakan makanan yang berkhasiat ataupun menyediakan makanan yang bergizi dan mengajarkan mereka mengenai makanan yang sihat. Contohnya, ibu bapa perlu menerangkan apa yang patut dimakan, apa yang tidak patut dimakan, ataupun apa yang tidak patut kita amalkan dengan cara mengurangkan pengambilan makanan itulah. Okey, contohnya, makanan yang kita perlu kurangkan adalah makanan-makanan yang berminyak ataupun mempunyai kandungan kadar lemak yang tinggi. Contohnya seperti makanan segera, pizza, burger, french fries, kita perlu kurangkan. Kemudian, bagi membantu perkembangan anak-anak dan bayi, kita perlulah membantu para guru dalam mendidik dan mengajarkan anak-anak kita, tidak kira di rumah maupun di luar. Ibu bapa perlu memainkan peranan juga untuk memberi pelajaran dengan secara bukan lisan. Di sudut lain pula, iaitu penjagaan yang responsif bagi bayi yang tidak boleh kita lakukan, iaitu mencium bayi sembarangan. Bayi juga ada perasaan. Apabila terlampau ramai ataupun kita sendiri kerap mencium bayi, mereka akan jadi tidak selesa. Seterusnya, mengabaikan kreativiti anak-anak. Maksud bagi mengabaikan kreativiti anak-anak ini ialah seperti mereka mempunyai kreativiti ataupun minat yang tersendiri. Contohnya, mereka pandai melukis,
pandai menyanyi. Janganlah kita abaikan kelebihan-kelebihan mereka itu. Sebaliknya kita dorong mereka untuk polish skill tu balik. Maksudnya kita mengembangkan lagi bakat dia. Seterusnya, menunjukkan sikap buruk di depan anak seperti bergaduh antara pasangan. Okey, bagi ibu bapa yang mempunyai masalah rumah tangga, janganlah menunjukkan sikap-sikap buruk itu seperti bergaduh, memaki hamun antara satu sama lain di hadapan anak-anak. Kerana anak-anak ini akan mudah terikut. Mungkin dia tidak akan lakukan perangai itu di hadapan kita, tetapi dia akan menunjukkan perangai itu di sekolah, bersama kawan-kawan. Itu yang kita cuba elakkan. Sekian, itu sahaja.